Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita hampir memasuki bulan Ramadan al-Mubarak, yang mana bulan Syaban ini adalah satu bulan yang kebanyakannya manusia lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya berkaitan dengan kenapa Nabi suka berpuasa dalam bulan Syaban, Nabi kata zalika syahr, bulan itu iaitulah bulan bainar Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan itu Syaban. Yaghfulun nasu anhu, manusia dilupa tentang bulan tu. Maksudnya bulan Syaban orang tak tahu kelebihan. Bulan Rajab orang tahu sebab dia itulah bulan haram, bulan suci. Mana haram situ adalah bulan suci, bulan yang Allah boleh tambahkan pahala bagi orang-orang yang melakukan amal saleh. Sebab dia bulan suci. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dia kata Allah, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, yang mana Allah ciptakan 12 bulan itu sejak Allah ciptakan langit dan bumi lagi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan, iaitulah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Dan dia terpisah di antara 3 itu, satunya adalah bulan Rajab, iaitulah bulan lepas yang kita telah lalu pada bulan yang lepas. Dan itu adalah bulan haram, bulan suci. Jadi orang bila masuk bulan Rajab, orang nak kulun habis-habisan. Tapi bila bulan Syaban, orang tak tahu kelebihan dan orang tak buat. Ramadan jangan cerita lah. Ramadan walaupun dia bukan bulan haram, bukan bulan suci, tapi dia kelebihan yang besar. Iaitulah bulan di mana ada satu malam di dalamnya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kata bulan Rajab dan bulan Ramadan orang tahu kelebihan, tapi bulan Syaban orang tak tahu kelebihan. Dan sebab itulah kata Nabi yakhfulun nas anhu. Nabi SAW sebutkan manusia dalam keadaan lupa pada bulan tersebut. Sedangkan bulan Syaban tu sendiri ada kelebihan dia. Sebab tu Nabi puasa. Tentu orang tanya pasal apa Nabi puasa, kenapa engkau puasa ya Rasulullah? Sebab Nabi kata bulan tu orang lalai dan orang lupa. Kalau katalah orang lupa dan lalai ketika mana itu, dan kita sendiri, kita seorang je yang buat ibadat. Seorang tu maksudnya sedikit je di kalangan kita ni yang buat ibadat dan amal saleh, pahalanya Allah berikan ganda. Sebab apa? Sebab waktu tu orang lalai, waktu tu orang lupa. Macam kita semayang jemaah dengan semayang sendiri, sama. Orang semayang maghrib sama juga 3 rakaat, tapi orang ni semayang jemaah, orang ni semayang sendiri. Pasal apa semayang jemaah ramai banyak pahala, kenapa semayang sendiri tak banyak pahala? Sebab kebanyakannya manusia lalai untuk nak berjemaah. Pahala banyak. Qiyamul Lail, kenapa pahala orang yang mendirikan semayang malam tu banyak?
Sebab ketika mana kita bangun untuk qiyamul lail 3-4 pagi tu, orang semua tengah tidur, lalai dengan tidur dia. Tu pahala banyak. Jadi bulan Syaban, kenapa Allah boleh beri pahala yang banyak? Sebab ketika mana bulan tu orang semua lupa dan lalai, ketika itulah kita beramal saleh, Allah lipat kali gandakan. Sama juga macam bulan Rajab dengan bulan Ramadan, sama. Sebab dia punya kelebihan ketika tu orang lalai. Dan Nabi sebut ketika mana bulan Syaban itu juga turfa'ul a'mali fi turfa'ul a'mal fi ila rabbil alamin. Terangkatnya amalan-amal itu kepada Tuhan sekalian alam. Artinya Allah mengangkat amalan-amalan kita ni, kitab amal kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila? Bulan Syaban tu. Dia bukan setahun sekali saja kan. Setahun sekali tu bulan Syaban tu lah yang biasa kita dengar nisfu Syaban. Nisfu Syaban malam ni ke malam besok? Malam besok. Maknanya 1 tahun sekali berlakunya angkat amalan kitab amal kita kepada Allah, iaitu pada bulan Syaban. Ada riwayat kata seminggu sekali terangkat juga kitab amal kita kepada Allah, iaitulah pada hari Khamis. Pada hari Khamis. Sebab orang tanya Rasulullah, pasal apa kau suka puasa Isnin Khamis? Hari Isnin sebab itu adalah hari kelahiran aku, kata Nabi. Hari kelahiran aku, jadi aku sambut nak puasa. Tapi kalau kita sambut birthday kita, kau puasa kan? Order sate kacang kan? Nabi sambut tiap-tiap minggu. Hari tu, bukan tiap-tiap hari bulan. Hari Isnin je Nabi beringat tentang hari kelahiran dia, Nabi puasa. Hari Khamis adalah hari kenapa Nabi puasa, kerana hari Khamis ialah hari diangkatnya amalan kepada Allah. Dan yang ketiga ialah setiap hari juga diangkat kita amal kita kepada Allah, iaitulah pada waktu subuh dan juga waktu asar. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kita dah cerita dah dulu ketika mana tukarnya malaikat naik dan turun siang dan malam. Waktu itu juga dia mengangkat amalan kita. Jadi ada 3 kali diangkat. Pertama harian, kedua mingguan, ketiga adalah tahunan. Dan hadis yang tadi kenapa Nabi ditanya tentang puasa bulan Syaban tu adalah kerana Nabi suka ketika mana angkatnya amalan itu kepada Allah. Wa ana shaim, aku sedang berpuasa. Nabi suka macam tu. So maksudnya dalam keadaan kita tahu bulan Syaban, Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan kita kepada Allah, dan juga banyakkan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis yang lain juga riwayat Al-Bukhari, Aisyah kata, ada 1 tahun tu kami lihat Rasulullah tu berpuasa banyak dalam bulan Syaban. Hari-hari puasa. Macam tak nak buka lah bulan Syaban. Hari ni puasa, besok puasa, lusa puasa tu, hari-hari puasa. Ada 1 tahun tu pula kami lihat Rasulullah tak puasa pula dalam bulan Syaban. Macam tak nak puasa pula. Hari ni tak puasa, besok tak puasa, lusa tak puasa, pula tak puasa. So ini satu rukhsah ataupun kelebihan bagi orang yang ni. Saya nak sebut tentang bulan Syaban ni dulu, sebab kita nak pergi Ramadan dah. Sebab kadang-kadang ada orang dia kata dia kena puasa saja. Tak. Kalau kata ada orang yang boleh puasa bulan Syaban, silakan. Ada orang dia tak boleh puasa bulan Syaban, ataupun puasa sunat tak boleh. Pasal Ramadan pun dia kritikal kan, pening kepada dia. Dia pernah juga nak puasa sunat, tapi tak boleh. Sahur-sahur dah, pukul 5 bangun. Tapi bila bangun pagi-pagi tu, dia bukan tengok orang makan, tengok bumbung orang tebal tercanai pun tak boleh dah, terliur dia. Punya dahsyat langsung dia buka. Tapi ada orang yang mungkin dia boleh puasa dengan puasa sunat. Memang biasa dia puasa sunat dah, Isnin Khamis. Jadi sampai bulan Syaban dia nak puasa, boleh, tak ada masalah. Tapi mungkin bagi kita yang tak boleh nak puasa, apa boleh amalan yang kita boleh buat? Tu sebab Nabi kata, Aisyah kata, Nabi tak puasa pada tahun tersebut, nak bagi longgar sikit pada umat dia. Kalau tidak, kita kena puasa bulan Syaban tak? Sebab ada kelonggaran dekat situ, bermaksud kalau orang yang boleh puasa, dia puasa. Kalau dia tak boleh puasa, buatlah nama amal kebaikan yang lain. Mengaji Quran ke, sembahyang sunat, qiyamul lail, sedekah ke, asalkan namanya adalah amal kebaikan, selesailah. Buatlah, tak apa, tak ada masalah. Okey, sebab apa nak sebut kat sini? Supaya nanti dalam bulan Ramadan kita akan masuk dalam keadaan yang kita boleh maintain kita punya amalan saleh. Bukan 1 hari bulan tu kita boleh, 1 hari bulan Ramadan bukan 1 hari bulan Ramadan tu kita terus pulun habis-habisan. Saya ingat kita tidaklah, sebab kita yang bawa masjid, dia takkan pulun habis-habisan kat situ. Sebab kita tahu kemuncaknya adalah di akhir Ramadan. Sebab kita tahu di akhir Ramadan itu adanya Lailatul Qadar, bukan di awal Ramadan. Berapa ramai orang yang di dalam keadaan dia tahu dalam Ramadan awal-awal tu penuh dengan orang jemaah masjid. Sini tak tahulah kan. Sini mungkin
Awal yang kurang, akhir yang penuh kan sini. Betul? Angguk je lah tak apa. Tak apalah kan. Ya je lah, mudah-mudahan jadi kenyataan. Sebab apa jadi gitu? Orang yang dalam keadaan masuk bulan Ramadan penuh dengan orang, bila tengah Ramadan dia akan jadi hilang separuh. Sebab saya rasa kita semua berpengalaman dalam bulan Ramadan. Semua orang masuk dah Ramadan. Kebiasaannya memang tengah-tengah Ramadan semua akan jadi letih. Letih puasa, letih orang yang bekerja pun letih juga. Tarawihnya, tadarusnya lagi, kuliahnya lagi, malam nak bangun qiyamul lail lagi. So setiap kali bulan Ramadan awal tu memang fresh. Tapi bila tengah Ramadan dia akan jadi letih. Bila letih dekat sini, itulah yang kita ambil keputusan untuk berhenti daripada amal soleh dan ibadat, dan akhirnya kita tewas seperti mana tahun-tahun yang lalu. Rugi lah kita. Sebab dia dah mula start satu Ramadan tu dengan gear 5 tu. Kan? Terus-terus naik gear 5 dan akhirnya dia boleh buat awal Ramadan. Sedangkan kemuncak bukan awal Ramadan, kemuncak di akhir Ramadan. Duk tiap-tiap tahun kita letih tengah-tengah Ramadan tu, akhirnya kita tak dapat Lailatul Qadar. Sedangkan kalau katalah tengok Allah nak juga bagi kita Lailatul Qadar tu. Allah bagi tahu bila berlakunya Lailatul Qadar. Kita pernah ambil tahu tak bila berlakunya Lailatul Qadar? Allah bagi tahu. Kalau katalah turunnya surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, itu saja yang turun. Payahlah cari. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau kata itu saja yang turun, kita kena cari malam tu di 355 malam setahun. Kat mana malam tu? Oh, mampu nak carinya. Mungkin tak bekerja lah pasal nak mencari tu. Mungkin malam ni kot, mungkin bulan Safar kot, mungkin bulan Muharram. Tapi sebab Allah nak juga bagi tu, Allah turunkan lagi ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan tu turunnya Al-Quran. Tadi Allah kata kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nak cari malam Lailatul Qadar tu kat mana? Allah bagi clue lagi. Apa dia? Bulan Ramadan tu turunnya Al-Quran. Bermaksud dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Maknanya daripada 355 malam, Allah kecilkan pencarian tu jadi 30 malam. Allah nak juga bagi kita malam Lailatul Qadar. Kemudian 30 malam tu Allah kecilkan lagi. Dalam hadis Nabi kata taharrau lailatul qadri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam akhir di bulan Ramadan. Nak bagi juga tu, maknanya nak bagi juga tu malam Lailatul Qadar. Daripada 300 malam jadi 30 malam, 30 malam jadi 10 malam. Jadi kecil dah pencarian. Ini pun Nabi kecil lagi tuan-tuan. 10 malam tu jadi 5 malam pula. Sebab Nabi tambah dalam hadis yang lain, lafaznya minal ashril awakhir min Ramadan fil witri, pada malam-malam yang ganjil pula. Boleh jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. So daripada 10 malam tadi jadi tinggal 5 je. 5 malam ni pun ulama lagi cari. Subhanallah, nak juga dapat. 5 malam ni pun ulama bagi lagi clue untuk nak dapatkan. Apa dia kata? Kalaulah kata mula puasa hari Isnin, maknanya boleh jadi Lailatul Qadar itu malam 21. Kalau katalah puasa Selasa, boleh jadi malam tu jatuh 23. Kalau kata jadi mula Rabu, boleh jadi malam 25. Ini tuan-tuan jangan salin Ni saya hentam je ni. Saya tak tahu dia punya turutan tu. Sebab ada tak ulama buat macam tu? Ada, tapi saya tak tahu. Cuba nanti kena tengok balik. Kan yang salin kan habis juga kan. Tu saya tak tahu tu. Tapi nak sebutnya ada tak ulama buat macam tu? Ada. Kena tengoklah hari-hari dia. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa memang nak sangat dapat Lailatul Qadar tu. Tapi bukanlah maksudnya bila kita ulama tengok hari Selasa, jatuh hari Selasa puasa, hari puasa bila? Rabu kan? Khamis. 23 hari Khamis lah. Kalau kata hari Khamis, contohlah kalau kata hari Khamis jatuh malam 29. Contoh saja Bukan maksudnya malam yang lain tak pergi tarawih. Bukan maksudnya malam lain tu kita tak amal soleh. Maksudnya ialah ketika mana kita masuk Ramadan, naikkan level tu sikit saja. Pada malam yang kita rasa betul-betul 29, itu yang full throttle. Habis-habisan. Sebab apa? Sebab ulama' dah bagi dah guideline malam ni. Boleh jadi kita dapat. Dan kalau dapat apa yang kita dapat? Kalau kita dapat itu kata malam tu lebih baik 1000 bulan. Maknanya 83 tahun 4 bulan. Ambil je dah 80 tahun, tak apa, senang kira kan. Kalau kata dapatlah tahun ni kita Lailatul Qadar, 80 tahun Allah bagi pahala kita beramal saleh. Dan kalau tahun ni dapat, tahun lepas dapat 160. Kalau tahun lagi satu dapat 240. Kalau daripada kecil dapat, dah orang pula nak kira tu.
Banyak kan? Sebab malam tu adalah malam yang sangat terbaik 1000 bulan. Allah bagi clue tu untuk nak suruh dapatkan juga. Tapi kita tak nak cari. Sebab Nabi kata taharrau, carilah supaya dapat juga benda tu. Sekurang-kurangnya kata ulama, kalau dia sembahyang isyak tu secara berjemaah tu, Allah catatkan. Kalau kata malam tu jatuh dah tu, kata malam tu Allah catatkan pahala bagi dia, dia sembahyang isyak secara berjemaah sepanjang 80 tahun. Mana? 8 kita 80 tahun tak sampai. Ada orang 80 tahun dah. Muda lagi sini semua 30-an. 80 tahun dapat sembahyang isyak berjemaah. Itu kalau sembahyang isyak berjemaah takkan nak balik kan? Lepas dah sembahyang tarawih terus. Orang yang sembahyang tarawih ni dapat 8 rakaat, kata ulama, dia dapat sembahyang tarawih dengan imam, Allah catatkan dia berqiyamul lail pada malam itu sepanjang 80 tahun. Sebab selepas isyak saja sampai subuh, nama sembahyang yang dibangunkan namanya adalah qiyamul lail. Nak pula malam tu memang tadarus Al-Quran selepas tarawih. Selepas tarawih tu dia baca pula Al-Quran, jatuhlah malam tu lalu kata dicatatkan Allah dia baca Quran selama 80 tahun. Banyak baca Quran 80 tahun. Kita satu baris pun kadang pening nak baca. Lepas tadarus moreh pula. Dah kalau kena malam tu Lailatul Qadar 80 tahun dicatat Allah dia makan moreh saja. Tak adalah tu kurang. Tak adalah. Moreh tak ada masalah Dia ibadat je, amal soleh saja. Kita jangan ya pula dah. Nanti kalau saya buang air, nanti kan buang air 80 tahun. Tak, dia amal soleh saja. Tuan pun ya lurus lah. Semua 80 tahun digandakan. Jadi nak sebutnya apa? Sekurang-kurangnya kita cari dulu ni kita punya plan kita. Plan kita untuk nak masuk Ramadan, agak-agak bila yang ulama kata masuk ni bulan berapa yang disangkakan berjatuhnya Lailatul Qadar. Sebab kita nak tertarget. Boleh jadi ini adalah Ramadan akhir kita. Dan kita tak masuk lagi Ramadan, kena terus sentiasa berdoa pada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, wahai Allah sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Sebab kita pun tak boleh confident yang kita memang masuk dalam bulan Ramadan. Ada orang sehari sebelum Ramadan meninggal, ada orang 2 hari sebelum Ramadan meninggal. Dan sentiasa berdoa pada Allah selagi tak masuklah kaki kita ke dalam bulan Ramadan. Seolah-olahnya kalau betul lah kita nak meninggal lah, dekat dah umur kita nak meninggal lah, boleh jadi kita minta pada Allah, ya Allah seolah-olahnya bagilah kami masuk dulu dalam bulan Ramadan sekurang-kurang. Tapi kalau dah sampai ajal tak boleh buat apa dah kan? Tak boleh dah. Tapi sebab kita nak bagi tahu pada dia, sekurang-kurangnya kalau kita boleh doa pada Allah agar dapat kita masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini, biarlah kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan sihat dan juga taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa panjang sangat ustaz punya mukadimah pagi ni? Sebab kita punya topik last ni pendek sangat. Tak sampai berapa muka surat je habis dah kan. Cuma ialah ambil masa sikit sebab peringatan ni bulan depan dah Ramadan. Kita tak ada kan kelas bulan Ramadan. Ada tadarus, ada tadabbur Tarikh tak dapat lagi. Nanti bagi Orang dah mula susun, nanti kita bagi insya-Allah. Baik, nanti kalau kita nak sebutkan kalau bulan depan kita dah tak sempat nak nasihat. So ini adalah hari yang mungkin kita boleh nasihatkan. Kejar betul-betul dalam bulan Ramadan ini. Mungkin kita tak tahu kita boleh masuk lagi Ramadan ataupun tidak. Dan kita doakan tadi agar kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan sihat dan juga taat pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Okey, baik, kita nak sambung lagi pengajian kitab kita Penawar Pagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Kita sampai pada muka surat yang ke-241. Bab yang ke-10. Yang tu muka surat apa? 845 185. Kita berbeza sikit Bab yang ke-10 ataupun Mahmudah yang ke-10, yang terakhir dah. Subhanallah. Berapa tahun dah? 2 tahun. Berapa tahun itu dah? Oh, 2 tahun je kita ngaji kitab ni. Oh, cepatnya. Selalu saya 5 tahun, 4 tahun, ini 2 tahun je Saya skip ke apa? 3 tahun 11. Tengok apa satu jam. Jarum pendek. Baik. Oh, 2 tahun, 3 tahun lah 3 tahun lah. Subhanallah.
Kejap Tak ada miss jalan semua kan. Pasal saya selalu 5 tahun 6 tahun. Pasal mungkin tak pernah cuti kot belah ni lah. Cuti pun datang kan. Bulan lepas cuti pun datang. Itu laju habis tu. Baik, bab yang ke-10 yang terakhir, sifat mahmudah. Macam mana boleh sampai kepada tahap ini? Kita dah sebut dah dulu. Kita dalam ni ada 3 bahagian saja. Saya nak memang kita betul-betul mahir dalam kitab ni. Memang pegang sungguh kitab. Hanya ada 3 bahagian saja dalam kitab ini. Iaitulah bahagian pertama menceritakan tentang 7 anggota zahir. Iaitulah bagaimana untuk kita nak jaga anggota zahir kita ini supaya pergi kepada ketaatan pada Allah semata-mata. Dalam keadaan kita jaga mata kita, lidah kita, telinga kita, perut kita, kemaluan kita, tangan kita dan juga kaki kita. So 7 anggota zahir ini perlu dijaga. Kerana 7 anggota zahir ini dia akan melambangkan apa yang ada dalam hati kita. Iaitulah bahagian yang kedua dalam kitab ini, iaitulah sifat-sifat mazmumah yang 10, bermula daripada syarhul ta'am, loba atas beroba atas makanan, syarhul kalam, loba atas berkata-kata, kemudian marah, kemudian dengki, kemudian kikir, sampailah kepada tahap riak. Sebab kenapa kita mulakan dengan mazmumah dahulu? Kerana memang dalam hidup kita ini, dalam diri kita ini penuh dengan sifat mazmumah. Sebab tu dia minta untuk kita takhalli, iaitu mengkosongkan hati kita ini daripada sifat mazmumah. So bila sifat mazmumah tu dah dihakis, dibuang, automatik dia akan masuk sifat mahmudah. Tak perlu belajar pun tak apa. Tapi sebab kita nak raikan kitab ini, maka kita kena belajar 10 sifat mahmudah pula. Iaitulah bermula daripada taubat. Tak ada cara lain untuk nak bersihkan hati melainkan taubat kepada Allah. Iaitulah ruju'un ilallah, kembali pada Allah. Bila taubat itu muncul, dia muncul dengan sebab takutnya kita kepada Allah. Muncul sifat yang kedua, iaitulah al-khawf. Dan bila al-khawf itu ataupun takut itu ada, maka dalam keadaan kita tidak akan kejar dunia itu lebih daripada akhirat, maka akan timbul sifat zuhud. Dan daripada zuhud itulah munculnya kesabaran dalam diri. Sebab kita tak nak kejar dunia sangat. Sabar tu dah dididik oleh Allah. Maka muncul sifat yang keempat, namanya sabar. Dan sabar ini tidak akan komplit untuk menjadi orang yang bertakwa, melainkan sabar dan syukur itu digabungkan. Sabar adalah sebahagian daripada takwa, syukur adalah sebahagian lagi daripada takwa. So sabar dan syukur itu mengkomplitkan takwa kita. Dan sebab itulah bila dah selesai yang kelima, dia akan pergi yang keenam, yang lebih berat, yang susah orang nak buat, namanya ikhlas. So ikhlas itu sangat berat untuk nak buat, melainkan kita sebut dah dulu pada kuliah yang lalu, ikhlas ini dia akan pergi kepada 3 tempat ni saja. Sama ada dia melakukan amal saleh dan ibadat kerana nakkan ganjaran dunia yang Allah tawarkan, ataupun naik sikit lagi untuk ganjaran akhirat yang Allah tawarkan, ataupun lebih tinggi lagi martabatnya untuk nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita buat amal saleh dan ibadat kepada Allah itu, ertinya kita memang telah menganggap bahawa Allah itu menguruskan kita. Maka muncullah sifat yang ketujuh, namanya tawakal. Tawakal ialah menyerahkan urusan itu kepada Allah setelah usaha. Kenapa kita boleh berikan urusan itu kepada Allah? Sebab munculnya sifat yang ke-8, namanya kita sedang kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kasih dan sayang pada Allah, maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita akan terima. Maka namanya adalah redha di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah sayang, bila kita dah serahkan urusan, bila kita dah redha dengan apa yang Allah bagi, itu artinya memang kita punya connection dengan Allah tu kuat yang amat sangat. Dan pastinya waktu itu kita akan sangat-sangat mengimpikan untuk bertemu dengan Allah. Maka muncul sifat yang terakhir dalam mahmudah, namanya adalah zikrul maut. Habis dah. Ujung ending dia, zikrul maut ni satu benda yang susah nak dapat. Dia kata kami ingat je mati bila? Bila ada orang mati, kan? Bila ada orang meninggal baru ingat kematian. Bila ada orang insiden baru ingat. Cerita dalam kitab ni bukan itu. Cerita dalam kitab ini ialah setiap masa boleh ingat mati tu. Kita ingat meninggal bila ingat mati, bila ada orang wasiat kita, innalillah, meninggal seorang ahli jemaah gini. Kita bawah tu Al-Fatihah dibaca, Al-Fatihah dibaca. Apa yang dibaca tak tahu kan? Tak payahlah dibaca tu, apa dalam kurungan dibaca tu.
Kan? Tulis je Al-Fatihah pun tak apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh ke? Kan? Nak sebutnya apa? Bila ada orang meninggal, kita ingat kematian. Bila ada orang insiden, kita ingat kematian. Tapi dalam kitab ni dia bukan cerita tu. Dalam kitab ini dia punya level kenapa paling tinggi? Kerana dia nak didik diri kita tu sentiasa berlaku dalam keadaan apa saja pergerakan yang kita buat, kita boleh ingat pada kematian. Susah tu. Tadi daripada pagi, daripada rumah sampai ke sini, siapa yang ingat mati? Ada yang ingatlah, ada lah kan. Jangan angkat tangan, diam je. Kan nampaknya lah aku angkat tangan seorang bahaya ni. Tak payah angkat. Cuma nak sebutnya apa? Nak sebutnya kita sentiasa untuk mengingat kepada nak dapatkan ubat tu. Ni dalam bab yang ke-10 ni ada. Jadi, tapi nak sebutnya apa? Itulah topik yang terakhir kita, iaitulah mengingatkan kematian pada setiap masa. Nama dia zikrul maut. Okey, muka surat 148. Betul je. 148. Muka surat 185, iaitulah bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ni wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji lagi yang dituntut oleh syarak. Itu adalah sifat mahmudah lah, dia dah sebut dah. Dan adalah ia sebab bagi membanyakkan ibadah dan sebab bagi menyedikitkan dunia dan angan-angan. Kesan bagi orang yang mengingatkan kepada kematian, dia ada 3. Kat sinilah disebut, padahal banyak lagi. Apa dia yang pertama? Memperbanyakkan ibadah. Bagi orang yang sentiasa ingat pada kematian, dia akan terus ibadat pada Allah. Kan? Bila ada ahli keluarga dia meninggal, dia automatik akan menjadi orang yang banyak beribadah. Tapi belum tentu boleh straight lah. Boleh jadi 2-3 hari je, boleh seminggu je. Sebab apa? Sebab waktu tu dia teringat akan kematian, dia akan banyakkan ibadah. Kan? Meninggal seorang-seorang daripada ahli keluarga dia, dia akan baca Quran, dia akan sedekah. Dia akan sedekah untuk siapa? Untuk si mati. Waktu tu dia automatik akan banyakkan ibadah. Sebab waktu tu dia masih lagi dalam fikiran dia ingat pada mati, ingat pada mati. Sebab tu ingat pada mati ni dia macam makanan, setiap hari kena ada ingat. Sebab tu bila mana kita sentiasa ingat, dia akan menambahkan amal kita. Dan yang kedua, kelebihan orang yang mengingatkan kepada kematian, dia akan menyedikitkan dunia. Maksudnya zuhud, dia tak mau dekat pada dunia. Bukan tak mau dekat ambil langsung maksudnya dia tak nak kejar sangat dunia. Kalau dunia itu datang pada dia, alhamdulillah dia ambil. Dan juga akan menyedikitkan angan-angan. Maksudnya berangan-angan kosong yang kita sebut dulu tu, tulul amal. Tak rasa dirinya panjang umur dia, panjang angan-angan. Dia panggil tulul amal ialah panjang angan-angan, panjang harapan. Tak rasa pun aku boleh hidup lama lagi. Aku sekarang ni dah umur 50, aku dah ni umur 60. Kalau ikut umur Nabi 63 bertahun, dah hidup aku lagi nanti tinggal. Tu nak kena ingat tu tiap hari. Walaupun kita tak sampai 60, mungkin kita ni 50, 40 saja. Mungkin dalam keadaan Allah belum tentu aku sampai 60. Kena ingat macam tu. Bila ingat pada kematian, maka akan sikit kita punya angan-angan untuk nak panjang harapan dalam dunia. Sebab tu bila mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis, akthiru zikra hazimil lazzat, perbanyakkan perkara yang boleh memutuskan kelazatan, iaitulah mati. Dalam hadis yang lain disebut belakang tu adalah al-maut. Tapi Nabi sambung sini, fa innahu, kerana bila mana kamu ingat kepada kematian itu, la yakunu fi katsirin illa qallalahu wala fi qalilin illa ajzalahu. Sebab kalau kamu mengingatkan kepada kematian, maka dia tidak akan memperbanyakkan, melainkan dia akan memperbanyakkan untuk beribadat kepada Allah. Dan tidak menyedikitkan, melainkan dia menyedikitkan untuk mengingat kepada dunia. Itu kelebihan orang yang mengingatkan kepada kematian. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, aksiru min zikri hazimil lazzat, iaitu al-maut. Perbanyakkan perkara yang boleh memutuskan kelazatan, iaitulah al-maut. Kenapa dipanggil sebagai zikri hazimil lazzat? Kenapa dipanggil sebagai zimil lazzat? Perkara yang memutuskan kelazatan. Sebab hidup ni lazat. Apa yang tak lazat dalam hidup? Semua tu lazat. Dapat duduk relax, itu pun lazat. Tidur lazat. Dapat berjalan, tengok alam, tengok orang nak pergi holiday, tengok pantai, lazat. Bila dalam keadaan lazat ni, kata Nabi, ingatlah perkara yang boleh memutuskan kelazatan. Maksudnya memutuskan kelazatan tu, benda yang dalam dunia ni semua lazat. Memutuskan kelazatan artinya mati. Lepas mati kau tak akan dapat rasa lagi dah benda yang lazat ni.
Tu Nabi kata aksiru, perbanyakkan, banyakkan. Sebenarnya dia kena cari, Ustaz. Nanti kita akan bagi ubat juga. Kena cari juga satu benda yang macam mana yang aku boleh teringat pada mati tiap-tiap hari. Kalau ulama-ulama dahulu, mereka akan dalam keadaan membuat satu benda yang boleh ingatkan kepada kematian. Antaranya serban mereka yang tebal tu, itu menjadi ingatan kepada mereka kain kapan mereka. Kita takkan nak pakai serban kan, orang perempuan mustahil. Ada ulama-ulama dia letakkan kuburnya dalam rumah, digalikan agar dapat lihat benda tu setiap hari. Ada orang dalam sekarang ni, ada dalam kereta dia orang, dia beli keranda yang kecil, replika keranda kecil tu kan, mainannya kan, dia letak dalam kereta agar dia masuk dalam kereta tu hari-hari nampak. Tak tahu lah, tu mungkin dia punya sendirilah, kita tak tahu. So cari kita punya sendiri, kita kunci dia macam mana. Saya Ustaz, Alhamdulillah, saya rumah pun sebelah kubur je. Kalau keluar rumah nampak kubur boleh ingat. Okey, itu masing-masing lah. Kalau orang macam ni bukan sebelah kubur, kita pun tak tahu kan. Kena cari macam mana cara aku nak ingat pada kematian tiap-tiap hari. Sayyidina Osman Ibn Affan, saya ingat kita cerita dah sebelum kitab ni, kita dah cerita bab tu kan. Banyak dah sebenarnya kita cerita. Dia macam murajaah balik, ulang kaji balik. Kitab yang dulu tu disimpulkan kecil ni je. Jadi bab yang ke-10. Sebab kita dah bahas banyak. Sayyidina Osman Ibn Affan, dia lalu kubur, dia nangis. Orang tanya pada Osman, "Wahai Osman, kenapa kau lalu kubur kau nangis?" Orang cerita pasal neraka, cerita pasal syurga, pahala, dosa, kau tak nangis. Sayyidina Osman kata, Nabi pernah kata pada aku, "Innal qabr", kubur itu awwalu manazilil akhirah, awal-awal sekali rumah di hari akhirat. Kalau katalah rumah yang awal itu baik, maka kemudiannya akan lebih baik. Kalau katalah rumah yang awal itu buruk, setelahnya akan lebih buruk. Jadi Osman nangis pasal apa? Pasal aku pun tak tahu macam mana rumahku nanti dekat awal-awal akhirat. Tu Sayyidina Osman bikin macam tu. Sayyidina Osman ni menantu Nabi, 2 orang anak Nabi dia kahwin. Dia adalah khalifah Islam yang ketiga. Dibunuh pula syahid, tapi dia tak tahulah waktu dia cakap tu, dia tak tahulah dia dibunuh syahid kan. Tapi Nabi jamin dia syurga Allah. Dia nama yang ketiga, Uthman fil jannah, kata Nabi. Maksudnya dalam keadaan walaupun Nabi dah diberi cap, iktiraf kepada Uthman, tapi tetap diteringat akan akhirat tu. Sebab kita lalu kubur tu nak menyebabkan bahawa kita boleh teringat pada kematian. Ini lalu kubur, cepat melaju sikit, perlahan sangat ni, kata dia. Ada bau-bau ni, kata. Kita pun dah dimomokkan dengan cerita-cerita hantu. Kan? Tu yang nak pergi mana-mana pun risau, orang semua lalu kubur pun jadi risau. Sebab tu kalau katalah kita lalu kubur, sebenarnya itu adalah juga ubat untuk kita nak mengingatkan kepada kematian. Saya suka kalau kita duduk tengok satu ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kematian ini. Baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kematian ni banyak. Antaranya kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 185 pun Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu semua akan mati. Semua, tak ada satu pun yang terlepas. So maksudnya kita ni memang tak ada harapan lah kalau kata saya boleh tak terlepas daripada, tak boleh. Memang semua orang akan mati. Tak ada siapa pun yang akan terlepas daripada kematian. Sebab Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita lagi manusia memang tak ada kena-mengena. Nabi pun meninggal, Nabi pun wafat. Kita apatah lagi. Sebab tu kalau katalah kematian itu, sebab dia adalah satu bentuk yang tak payah dalil Al-Quran pun tak apa dah. Sebab kita tahu dalam hidup kita ni berapa ramai orang yang meninggal dunia. Itu juga dalil dah. Kita memang takkan boleh lari daripada kematian. Sebab memang dah ada dalil di keliling kita. Mana nenek moyang kita? Tak ada dah meninggal. Mana atuk nenek moyang kita yang atas? Tak ada dah meninggal. So tidak ada siapa yang boleh lari pun daripada kematian. Sebab Allah sendiri sebut dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan macam mana pun kita lari, kata Allah Subhanahu Wa Taala, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Katakan wahai Muhammad, kalau kematian yang kamu lari daripadanya, pasti dia akan datang juga kepada kamu. Kamu tak boleh lari. Nak nyorok mana? Kematian. Ada orang dia cuba lari daripada kematian, dia pergi tengok dekat Marikh pula. Ada tak kehidupan dekat sana? Marikh ni orang yang bukan Islam lah. Sebab dia anggap bahawa Marikh tu dia macam bumi, kan?
Tapi sebenarnya dia tak tahu kalau katakan mati, kullu nafsin, semua yang bernyawa ni akan mati. Sebab dia bukan Islam. Bila bukan Islam, dia tak akan faham benda apa yang kita faham. Sebab kita mati bukan artinya mati terus. Mati artinya kita ada kehidupan yang baru. Dan kita tak akan tahu pun apa yang telah berlaku kepada nenek moyang kita yang dah meninggal sekarang ni. Kita tak akan tahu. Letaklah CCTV ke dalam kubur tu, tetap tak akan tahu juga. Ada orang letak CCTV tengok, lepas tu dia dengar ada bunyi orang kena seksa dan mana. Kita takkan boleh pergi ke tempat alam yang lain. Kita yang duduk dekat dalam dunia ni pun tak boleh patah balik kepada alam yang sebelum ni, alam rahim. Boleh pergi alam rahim balik? Tak boleh. Atau kalau anak tu terkeluar 2 orang kembar pun, seorang tak nak, bapak dia kata, "Doktor, saya nak seorang je, seorang lagi boleh masukkan balik?" Mana boleh? Dah keluar dah kan? Maknanya dia dah duduk dalam alam ni, takkan boleh pergi kepada alam yang lain. Samalah kita yang duduk alam dunia ni takkan boleh pergi kepada alam barzakh, dan alam barzakh tak boleh pergi kepada alam dunia balik. Tak boleh. Kan? Ini bila kata Lailatul Qadar, siap-siap make up malam-malam. Suami dia dah meninggal. Mak, lawan malam ni. Ni malam ni arwah ayah kau nak balik, kata dia. Dia balik sungguh kan, terkejut kita kan. Dia faham apa dalam ayat tu? Tanazzalul malaikati warruh. Dia faham tu. Ruh tu adalah ruh orang yang meninggal dunia. Maknanya apa? Maknanya dalam keadaan kita takkan boleh berpindah kepada alam yang lain, dan alam yang lain pun takkan boleh pindah kepada alam kita. Takkan boleh. Jadi sebab itu kita takkan tahu apa yang berlaku di alam sana. Dan berkemungkinan mereka hanya rasa sekejap saja, walaupun kita tak tahu. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, kita yang duduk dalam dunia ni mungkin lama. Lama dah, nenek moyang saya meninggal dah 15 tahun, 20 tahun. Tapi mungkin dia rasa sekejap je. Sebab kita tak tahu kehidupan dekat sana. Sebab memang orang yang meninggal dunia, dia akan ditidurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas dijawab fitnah kubur, jawab soalan-soalan kubur, man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, semua setelah dapat dijawab, akhirnya dalam keadaan Allah bukakan seluah-luahnya kubur mereka, dan Allah salurkan bau-bauan yang wangi daripada syurga, dan Allah hijaukan dia punya menjadi satu raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itulah malaikat kata, "Nam," tidur, kanaumil aris, seperti tidurnya pengantin. So tidur. Kalau dia tidur tu seperti tidur pengantin, artinya dia tidur relax. Dia bangun besok, dia telah pun dibangkitkan Allah. Artinya dah kiamat. Kalau tengok dalam Al-Quran ada dalil ni. Iaitulah kalau kita tengok tentang Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Mereka tidur 309 tahun, bangun-bangun saja mereka daripada 300 tahun tu. Kawan-kawan mereka tanya, dia kata, "Kam labis tu, berapa lama dah korang tidur ni?" Dia jawab, "Labisna yauman au ba'da yaum." Lebih kurang sehari ataupun setengah hari je kot dia tidur. Padahal 300 tahun dah. Rasa tu macam sehari ataupun setengah. Bayangkan. Dalam surah Al-Baqarah cerita pasal Nabi Uzair. Nabi Uzair ditidurkan Allah mi'atu am, 100 tahun. Bila dalam keadaan dia bangun 100 tahun tu, malaikat tanya, "Kam labista, berapa lama dah kau tidur?" Dia jawab, "Labistu yauman au ba'da yaum." Sama. Sehari ataupun setengah hari kot tadi. Padahal dah 100 tahun. Ini juga dalil menunjukkan bahawa dekatnya tempoh mereka yang duduk di alam barzakh tak lama. Sangat-sangat sekejap. So kita tak akan boleh tahu, walaupun kita duduk sini 10 tahun dah meninggal kita rasa 10 tahun, tapi mungkin dia rasa sangat baru tidur mungkin. Kan? Sebab alam barzakh takkan sama dengan alam dengan alam kita. Jadi tak boleh nak lari. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ini allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Takkan boleh lari. Walaupun kamu berada di satu tembok yang tinggi, yang tebal, lagi kukuh. Yang Allah sebut dalam surah An-Nisa dalam ayat yang ke-78, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada pun, walaupun kamu dapat dalam keadaan kematian, akan dapatkan juga kamu. Mati itu akan datang juga pada kamu, walaupun kamu berada di satu tembok yang tinggi lagi kukuh. Lagi mana? Tak boleh lagi. So dia punya ayat ni adalah memberi kesedaran kepada kita semua akan mati. Dia punya persoalan bukan kita semua mati atau tidak. Persoalannya bagaimana kita mati. Itu yang sekarang ni kita kena tukar daripada sudut fikiran kita. Mati memang confirm, dah tak boleh fikir lagi dah. Saya nak buat pilihan lah, saya kalau tak nak mati boleh ke? Tak boleh. Kita bukan Nabi.
Kalau Nabi dia boleh ada pilihan berdasarkan hadis-hadis yang ada. Nabi Musa diberi pilihan dalam hadis Bukhari. Bila mana malaikat datang kepada dia dalam keadaan dia ingat malaikat tu adalah pencuri yang masuk rumah dia, tu yang dia tampar tu. Kemudian dia patah balik kepada Allah, dia kata, ya Allah, Nabi kau tak nak mati. Padahal Nabi Musa bukan tahu yang tu adalah malaikat maut. Kalau dia tahu, mungkin dia nak mati dah. Dan sebab itu Allah kata kalau dia tak mau mati, maka minta dia letakkan tangan dia di atas punggung lembu, supaya dalam keadaan tangan yang terkena kepada bulu-bulu tu, itu gantikan sebagai tahun. Gantikan sebagai tahun. Jadi kalau katalah gantikan sebagai tahun, itulah dalam keadaan dia mampu untuk nak menambahkan dia punya umur dalam dunia. Nabi-nabi boleh diberi pilihan macam tu. Kan? Nabi-nabi dia boleh diberi pilihan macam tu. Tapi kita manusia tak boleh. Nabi Muhammad sendiri pun kalau katalah bahawa dia nak memilih untuk hidup, boleh tak? Boleh. Sebab itulah bila mana dia mati disebut apa? Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Tuhan yang maha tinggi ataupun teman yang paling tinggi, teman yang paling tinggi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa dia memilih untuk bertemu dengan Allah. Sebab Aisyah kata bila Nabi sebut Ar-Rafiqul A'la, aku tahu Nabi sedang memilih Allah berbanding kami. Jadi berapa ramai orang yang masih lagi menganggap bahawa Nabi masih lagi menyebut ummati, ummati. Nabi tak sebut. Kalau Nabi sebut ummati itu dia memilih untuk nak hidup dalam dunia. Sebab Aisyah kata Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dia boleh diberi pilihan sampai dah ajal dia nak mati ataupun masih lagi nak teruskan kehidupan. Kalau nak teruskan. Kalau nak mati, Allah ambil nyawa. Nabi Musa tadi bila dia turun balik, Nabi Musa tanya, kalau aku letak kat situ dalam contohlah 1000 tahun, lepas tu apa jadi? Lepas 1000 tahun kau mati wahai Musa. Kalau macam tu, ambil nyawa aku, terus mati. Waktu tu juga dia meninggal. Maksudnya kita ni dalam keadaan takkan boleh lari daripada kematian. Sebab kita tidak ada pilihan. Tetapi yang sekarang adalah nak tukarkan mindset kita, bukan mati atau tidak. Yang nak tukarkan mindset kita, bagaimana kita mati nanti. Itu yang kena tukar. Iaitu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Banyak lagi antara lain yang Allah sebutkan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni popular surah Al-Mulk ayat yang kedua. Yang mana kata Allah yang menciptakan mati dan juga hidup itu. Kenapa mati dulu baru hidup? Ulama bukan beza pandangan tapi tafsiran yang banyak. Antara yang lain kenapa Allah sebut al-maut dulu baru al-hayah, kerana mati itu sangat dekat daripada hidup. Satu. Yang kedua, kenapa nak Allah sebut al-maut dulu baru al-hayah? Kerana kita dulu mati, tak ada. Kemudian baru kita dihidupkan semula. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. 2 kali mati, 2 kali hidup gitu. Allah kata, macam mana kau boleh kufur pada Allah sedangkan kau dulu mati, kemudian kau dihidupkan oleh Allah, kemudian nanti kau akan mati balik, kemudian kau hidup balik dekat akhirat. Summa ilaihi turja'un, kemudian kau kembali balik pada Tuhan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita dulu mati, kemudian baru kita hidup, kemudian baru kita hidup. Dan bila sampai ajal kita takkan boleh lari daripada sesaat pun. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai je ajal, maka tidak akan dilengahkan dan tidak akan dipercepatkan. Kalau kata pukul 12 ajal dia, 12 lah dia akan mati. Dia tak akan boleh 12 1 minit. Allah tak pernah pun lengah-lengahkan dan tidak pernah pun melambat-lambatkan. Walaupun Allah sebut dalam Quran apa dia? Allah menceritakan kepada kita, orang yang nak meninggal dunia daripada kalangan orang beriman, dia akan minta juga, ya Allah, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, bagi aku tempoh sikit wahai Allah, jangan ambil nyawa aku. Walaupun dah dekat dah ajal tu, tapi ya Allah bagi aku tempoh lagi, aku banyak benda tak buat lagi ni. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku nak sedekah wahai Allah, aku nak jadi orang yang salih. Wala yuakhirallahu, lan kat situ Allah guna perkataan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan tidak akan sekali-kali, lan nafilu ta'bid nama dia, takkan berlaku buat selama-lamanya. Allah guna perkataan lan. Kan dia tidak kan ada banyak kan, ada la, ada ma, ada lam, ada lan. Allah guna perkataan lan dengan sini, lan yuakhirallah, tidak akan sekali-kali akan berlaku Allah lewatkan ajal seseorang. Itu dalil. Okey, itu dalam Al-Quran. So banyaklah kalau kita cerita tentang Al-Quran, waja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kuntum minhu tahid, kata Allah. Dalam surah Qaf ayat ke-19, dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya,
itulah perkara yang kamu selalu lari daripada. Dalam Al-Quran Allah sebut nama malaikat maut dalam surah As-Sajdah ayat 11. Allah kata qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Itu ayat 11 surah As-Sajdah. Bila Allah kata qul yatawaffakum malakul maut, Allah guna kalimah malaikat maut. Allah sebut nama dia seorang, malaikat maut. Dan dalam yang kisah yang lain, kalau kita tengok dalam surah Al-Qiyamah antaranya, Allah sebutkan bagaimana keadaan orang yang nak meninggal dunia dalam surah Al-Qiyamah ni. Walaupun dalam keadaan yang sangat susah, kakinya dalam keadaan terlaga di antara satu sama lain, dalam keadaan dia tak ada siapa boleh tolong dia. Kalla idza balagatit taraqi, kata Allah. Wa qila man raq. Bila mana saat sampainya masa nak mati tu, ketika itu kita tak boleh nak buat apa-apa dah, sampai Allah tanya wa qila man raq, katakan siapa boleh tolong kau hari. Tak ada siapa boleh tolong dah. So walaupun dalam keadaan dalam dunia ni dipenuh dengan orang-orang yang kuat, dia ada bonza dia, ada orang kanan, orang kiri dia, orang atas, orang bawah, semua ada. Tapi bila saat kena mati, bonza dia pun tak boleh nak buat apa dah. Bodyguard dia tak boleh buat apa dah kita. So tu Allah kata wa qila man raq, siapa nak tolong kau hari ni? Sampai berlaga betis dengan betis tu sebab sakitnya dengan kematian. Dia kata Ustaz, sakit tak mati? Sakit. Nabi pun sakit. Nabi punya kematian, wafat tu pun sakit, kita takkan tak sakit. Tetapi kita berdasarkan amalan-amalan soleh kita. Okay? Kita berdasarkan amalan-amalan. Dulu kita pernah cerita dulu sini kan, tentang buku kematian. Berdasarkan amal-amal soleh kita. Kalau amal soleh kita baik, InsyaAllah dia seperti dicabut nyawa dalam keadaan yang sangat perlahan. Hadis riwayat yang panjang tu, riwayat Imam Ahmad, yang mana malaikat datang, dia akan cabut melalui ubun-ubun, dan ketika itu dicabut penuh dengan lemah lembut, dan dia akan keluar seperti air yang mengalir jalan. Kalau yang jenis tak beriman punya, dia akan rentap nyawa kita tu ke ubun-ubun, pam, macam makan sate. Makan sate, rak dia tarik itu kan, macam tu lah terkeluarnya roh kita. Roh ni memang dah melekat lama dalam. Dia nak keluar tu, dicabut tu bukan perlahan-lahan, cabut terus. Itu bagi orang yang kufur pada Allah. Waktu tu terpancarlah bau yang sangat busuk. Tapi kalau orang yang dalam keadaan dia beriman, dia keluar perlahan, dia dalam keadaan yang sangat wangi. Tapi kita takkan boleh baulah manusia yang hidup ni. Okay? Yang boleh bau adalah binatang-binatang ataupun orang yang dalam keadaan alam malakut, malaikat-malaikat, alam ghaib. Kita takkan dapat bau. Dan sebab itulah bila mana tercabutnya roh itu, maka keadaannya dia akan dibawa kepada Allah, sama ada di Iliyin ataupun di Sijin. Barulah dimasukkan balik semula roh itu ke dalam jasadnya dalam kubur. Start situlah bermulanya man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, semua itu akan bermula dekat situ. Itu yang ada dalam Al-Quran. Banyak lagi lah, tapi tak sempat nak baca. Banyak lagi sangat dia punya ayat-ayat berkaitan dengan kematian. Baik. Kemudian dalam masuk balik kitab kita kemudian ditanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul mu'minina aqyas, orang yang beriman mana satu yang cerdik wahai Rasulullah. Orang tanya kepada Rasulullah, orang beriman yang mana satu orang yang cerdik ni? Iaitulah kata Nabi, qala aktsaruhum lil maut zikra, iaitulah orang yang cerdik itu ialah orang yang berbanyakkan mengingat kepada kematian. Dan kata Nabi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan tanda yang kedua ialah dia memperelokkan amalan solehnya untuk hidup dia setelah mati. Isti'dad artinya persediaan, persiapan. Dia mempersiapkan untuk amalan-amalan soleh dia, ibadat dia, dan dibuat tu adalah kerana nak buat untuk hari setelah dia mati. Ulaikal aqyas, dah kata Nabi. Maka itulah orang-orang yang cerdik. Dua syarat maksudnya orang yang cerdik ni dua syarat. Pertama, dia banyak ingat kepada kematian. Yang kedua, dia adalah orang yang mempersiapkan diri dia untuk hari lepas kematian. Dalam hadis yang lain Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Kat situ tulis apa? Nafsahu ke nafsuhu? Oh, sana sahu. Yang suhu tukar kepada sahu sebab saya punya kitab suhu. Nafsuhu disebut. Siapa yang punya kitab tulis nafsuhu, tukar baris nafsahu. Okey. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Makna sama. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa dia menghitung diri dia.
menghisap diri dia. Hisap artinya dia memikirkan tentang diri dia. Apalah nak jadi pada aku ni, banyak ibadat tak buat. Apalah nak jadi pada aku ni, banyak benda dah aku buat dosa maksiat. Dia hisap diri dia, hitung diri dia. Itu orang yang cerdik. Dan orang yang cerdik, tanda yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari setelah mati. Itu di antara dua syarat tanda-tanda orang cerdik. Ada orang yang cerdik bukannya dia dapat 9A straight, ialah tu cerdik juga. Janganlah kata dia tak cerdik. Tapi orang yang cerdik, kata Nabi, ni adalah orang yang banyak mengingatkan kepada kematian. Itu poin kita. Orang yang banyak mengingat kepada kematian, orang yang menghisap diri dia, orang yang sentiasa memperbaiki amalan-amalan soleh dia, itu tanda orang dia banyak mengingat kepada kematian. Dan kata Nabi lagi dalam hadis, kafa bil maut wa'izan, cukuplah mati itu menjadi pengajaran ataupun menjadi peringatan pada kita. Wa'izan artinya peringatan. Ada kematian, dia jadi ingat pada kita. Jadi kematian, ingat pada kita. So cubalah dalam keadaan kita mencari satu benda yang boleh kita ingatkan kepada kematian. Baik, itu dalil-dalil yang ada. Ada 5 dalil disebutkan kat sini. Ada 5 hadis dibawakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili berkaitan dengan kematian. Kemudian sambung, dan ketahui olehmu bahawasanya mati itu huru-hara yang sangat besar. Betul. Mati ni memang huru-hara yang amat sangat. Orang tak nampak apa berlaku pada kita yang nazak ni. Takkan nampak. Dia mungkin duduk sebelah kita, dia baca Yasin, kan, tahlil untuk kita. Tapi ketika mana nazak tenat tu, itu adalah satu benda yang sangat struggle untuk kita. Menjaga iman yang sangat-sangat kena kukuhkan, sebab sangat-sangat kritikal dah waktu tu. Syaitan dia akan cuba habis-habisan untuk nak lepaskan dia punya hasutan tu, sebab itulah yang terakhir. Selepas matinya anak Adam, dia takkan boleh hasut lagi dah. Dia takkan boleh hasut orang dalam kubur. Dia punya hasutan tu bermain dalam kehidupan kita ni saja. Dan ketika mana saat nazak dan tenatnya kita, dia akan datang habis-habisan, dia bawa semua yang ada untuk hasut kita, supaya masuk agama Yahudi, masuk agama Nasrani, agar keluar daripada agama Islam. Dan ketika itu, kalau kita ni orang yang beramal saleh dan beribadat yang banyak, maka malaikat akan menjadi pelindung kita. Malaikat akan duduk di tepi kita, dia tak akan kacau kita. Tapi kalau kita ni orang yang memang dalam dunia ni pun bagi dah syaitan menguasai diri, kan, ikut perintah syaitan. Syaitan kata tak payahlah pergi ke majlis ilmu tu, buat apa, baik duduk rumah tengok nona, kata dia kan. Tengok nona, dia pun relax tengok nona gitu kan. Jadi dia pun biarkan syaitan menguasai diri dia. Relax lah dulu, awal lagi ni sembahyang zuhur ni, sekejap lagi pukul 4 pun boleh sembahyang, dia pun relax. Dia bagi syaitan kuasai diri. Waktu tengah sehat ni, dia bagi syaitan menguasai diri. Esok kalau tengah nazak, dia lagi sakit, dia tak boleh buat apa dah. Macam mana mungkin ketika mana kita sihat dan kuat, kita boleh biarkan syaitan kuasai diri? Tiba-tiba kita kata tak apa Ustaz, nanti nazak saya akan boleh tahan diri. Mana boleh, dah lemah dah waktu tu. So waktu tengah hidup ni lah kena lawan dia habis-habisan. Jangan bagi dia sekali pun kuasai diri. Sebab kita dengan syaitan, kita kuat lagi. Syaitan ni sifat kan, saya dah sebut dulu kan. Syaitan ni adalah sifat jahat yang dia boleh pergi kepada jin, yang dia boleh pergi kepada manusia. Dua-dua namanya syaitan. Kalau katalah yang kita tak nampak tu yang hasut kita, yang kita tak nampak tu masuk dalam diri kita tu histeria kan, kena kacau dan seumpamanya, itu adalah syaitan daripada kalangan jin, kita tak nampak. Tapi kalau yang jenis kita nampak, memang hasut kita untuk buat jahat, kita ajak mengumpat sama, ajak mencuri sama, ajak buat maksiat dosa sama, itu syaitan juga, tapi daripada kalangan manusia. Cuma tak sampai hati nak sebut dia syaitan. Tak sampai hati lah. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Demikianlah kami jadikan musuh bagi nabi itu syaitan daripada kalangan jin dan syaitan daripada kalangan manusia. So saya nak buktikan yang kita ni lebih kuat daripada syaitan. Mana bukti dia? Dalam Quran Allah sebut. Sebab syaitan ni kan ada dua tadi kan. Syaitan daripada kalangan jin lah, bukan daripada kalangan manusia. Sama juga, daripada kalangan manusia pun kita kuat juga. Cuma nak sebut yang syaitan yang kita tak nampak ni, siapa kuat lagi? Kita kuat lagi. Dalam Al-Quran Allah cerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, yang bila dia telah bagi surat kepada Balqis dari kat Sabak. Sabak mana? Bukan restoran Sabak tu dekat sini je. Tu nasi Arab. Sabak dekat Yaman. Yaman bawah. Yaman, Mekah, Madinah, Palestin. So daripada Sabak ni, Balqis nak pergi ke Palestin, ke istana Nabi Sulaiman. Dalam perjalanan tu, Sulaiman kata pada tentera dia semua,
Siapa di kalangan kamu semua ni, termasuklah jin, manusia, binatang, angin semualah, yang boleh angkat istana Balqis itu cepat sampai ke istana aku sebelah ni. Ini dalam Quran cerita, mana sahih cerita ni, tak boleh nak diragui lagi. Maka satu orang jin lah. Panggil apa? Sejin. Semakhluk jin diangkat tangan. Dia kata, saya wahai tuanku, jin Ifrit. Jin ni nama dia, jin Ifrit. Jin angkat tangan, dia kata, saya tuanku, saya boleh angkat istana Balqis itu di Yaman untuk sampai kepada Palestin sebelum engkau bangun daripada arash engkau, wahai tuanku. Arash maksudnya singgah sana dia, tempat duduk dia. Maksud sebelum bangun tu, artinya sebelum selesai mesyuarat ni. Lambatlah. Sulaiman kata tak boleh, lambat. Yang lain, maka satu orang laki-laki daripada kalangan manusia angkat tangan. Ni dalam Quran Dia kata, wahai tuanku, saya boleh angkat, saya boleh alihkan daripada istana Balqis ke Yaman itu ke Palestin sebelum mata kau berkelip, wahai tuanku. Cepatlah. Maksudnya sebelum kelip sampai dah. Bayangkan. So maksudnya dekat sini siapa lebih power? Jin ke manusia? Manusia. Nanti kita tak habis cerita tu, takut nanti kan macam mana orang tu angkat. Baik. Dalam tafsir menyebutkan orang laki-laki ini ialah orang yang benar-benar pure beriman kepada Allah. Dalam kitab Taurat dia sangat-sangat beriman. So dia bukan dia yang angkat, dia hanya angkat tangan dan berdoa pada Allah agar Allah alihkan istana Balqis itu kepada istana Sulaiman. Itu saja. Bukan dia yang angkat. Tapi nak katakan power ataupun tidak, doa orang yang beriman ni power. So maknanya manusia dengan jin, manusia lebih power. Masa menunjukkan bahawa kenapa kita biarkan diri kita dikuasai oleh syaitan. Tak perlu kan? Sebab itulah kalau katalah bahawa nanti keadaan kita nazak, itulah huru-hara yang sangat besar sekali. Sebab kita tak mampu tu nak tanggung kalau kita ni bukan orang yang beriman dan juga beramal saleh. Lepas saja mati tu, huru-hara lain pula timbul. Nah, itulah macam-macam lah. Macam roh naik atas bagian semua, nak lepas langit pertama, kedua, ketiga tak lepas. Itu huru-hara yang kemudiannya. Dan ada pada menyebutnya manfaat yang maha besar, kerana bahawasanya meliarkan ia daripada dunia dan merindukan ia kepada akhirat. Maksudnya kalau orang yang mengingatkan kepada kematian ini, dia akan lebih jauhkan diri daripada dunia dan akan rindukan kepada akhirat. Man ahabba liqa Allah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk temu dengan Allah, Allah akan suka untuk temu dengan dia. Siapa yang benci untuk temu dengan Allah, Allah juga untuk benci untuk temu dengan dia. So macam mana tanda untuk kita nak menunjukkan bahawa kita ni orang yang suka untuk temu dengan Allah? Adakah kena bunuh diri, duduk tingkat 20 tu terjun? Tak. Allah jawab dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Sama kalimahnya tu. Falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbi ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, sama tak? Wa man ahabba liqa Allah, sama. Siapa yang suka untuk temu dengan Tuhan dia, artinya siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, dua syarat dia kena buat. Itu tanda dia sangat sayang untuk temu dengan Allah. Falyamal amalan salihah, dia kena buat amalan-amalan salih. Dan tanda yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbi ahada, maka dia tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, tak boleh. So, maksudnya dua syarat itu melambangkan bahawa dia adalah orang yang sangat mengimpikan untuk bertemu dengan Allah. Bukan maksudnya kena bunuh diri, tak ada. Sahabat-sahabat semua pun memang mengimpikan mati syahid, tapi tak adalah dia pergi serahkan badan dia, bunuhlah aku dalam perang. Tak ada. Dia perang betul. Kalau mati, matilah. Khalid Al-Walid, berapa banyak dalam perang dia niat untuk nak mati syahid, sampai kesudah dia tak mati syahid. Khalid Al-Walid, dia meninggal tahun 21 Hijrah, mati atas katil biasa je. Dia tak ada bunuh diri, aku nak mati syahid biar orang tahu aku mati syahid. Tak, dia betul-betul perang, tak mati pun. Tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan Allah tetap juga memberikan dia pahala syahid. Banyak pahala dia dapat pasal dia antara orang yang paling power dalam strategi perang. Tu Khalid Al-Walid, tak ada bunuh diri. So maksudnya dalam keadaan kita nak impikan suka temu dengan Allah, ada apa? Dua syarat tu tadi. Dan bermula sebab bagi lalai daripada mati itu, iaitulah panjang angan-angan, dan juga sebabnya kasih akan dunia, dan juga jahil. Tiga sebab kenapa kita tak boleh nak mengingatkan kepada kematian. Pertama, dengan sebab kita ni selalu panjang angan-angan. Artinya apa? Kita sentiasa memikirkan, aku boleh hidup lagi 10 tahun akan datang, aku boleh hidup ni sampai umur 90, aku boleh hidup ni sampai 100. Panjang angan-angan maksud dia. Itu dia punya penyakit. So itulah yang menyebabkan dia tak boleh ingat pada kematian.
Yang kedua, kerana dia sangat sayang kepada dunia itu. Sangat sayang kepada dunia, artinya dalam keadaan dia sentiasa nak kejar dunia, sampai dia terlupa dengan kematian. Itu menyebabkan dia tak boleh ingat pada mati. Dan yang ketiga, paling teruk sekali, kenapa dia tak boleh ingat pada mati? Kerana dia jahil, tak belajar, ilmu tak ada. Macam mana nak sampai? Kalau kita tak datanglah kuliah ni dan kita tengok kitab ni, macam mana kita nak tahu ubat untuk nak ingat pada mati? Tak boleh. Kena cari ilmu. Sebab itulah Nabi pesan kepada Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu dalam dunia ini sebagai orang yang gharib, orang yang asing. Orang yang asing artinya orang yang tak meletakkan diri dia dalam dunia ni sebagai tempat duduk dia. Gharib, asing, orang yang tak pernah duduk sini. Nanti dia akan pindah balik. Aw 'abirus sabil, ataupun jadi orang yang mengembara, jalan pindah. Jadi dunia tu macam tu. So, kadang ada orang dijadikan dunia ni sebagai benar-benar tempat tinggal dia sampai bila-bila. Tak boleh. Habis maknanya tak boleh beli rumah, tak boleh beli katil. Bukan. Artinya jangan anggap bahawa kita akan kekal dalam dunia ni. Itu maksud dia. Sebab tu bila mana habis je hadis ini, Abdullah bin Umar sambung lagi dalam riwayat dia. Nah, Abdullah bin Umar kata, idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Bila engkau berada pada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Bila engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Artinya apa? Kalau betul lah tanda engkau menjadikan bahawa dunia ini sebagai tempat persinggahan, kau rasa nak buat baik, terus buat, jangan tunggu besok. Besok lah kata. Kalau tak rasa macam tu, itu bererti bahawa dunia itu betul-betul menjadi tempat tinggal kita. Kita bukan tahu besok kita hidup lagi, tidak. Katalah hari ni nak sedekah, nantilah esoklah sedekah, kuliah nanti sekali lah. Kita tak tahu besok kita ada lagi ataupun tidak dalam kelas ni. Kita tak tahu besok duit yang kita nak sedekah tu masih ada lagi ataupun tidak. Tengok-tengok balik kan kereta rosak, dah duit tu pergi kat Aseng tu pula, kan? Duit tu pula yang dapat dekat dia. Yang tadi kita nak sedekah tadi tu, sepatutnya kalau kita sedekah berkemungkinan kereta tak rosak. Kita mana tahu? Sepatutnya sedekah tadi tu, kalau kita sedekah menyebabkan kita ni dari menghilangkan kemudaratan apa-apa saja musibah. Tiba-tiba kita tak sedekah, kena musibah pada kita, kena pergi klinik, duit tu keluar untuk pergi doktor tu pula. Kita tak tahu. Tu apa saja yang kita teringat, itu kata Abdullah bin Umar, kalau kau terasa nak buat terus. Terasa hari ni nak sembahyang duha, sembahyang terus. Terasa hari ni nak pergi kelas, pergi terus. Terasa nak belanja kawan makan tengah hari, buat terus. Tentu kawan tu belum ada lagi esok. Jangan kata kawan lah, kita pun belum tentu ada, kan? Asyik kawan je kata tak ada, aku ni ada lagi, kita pun boleh jadi tak ada. Buat cepat sebelum mana benda tu boleh lagi rasa. Sebab sedang kita tahu, kalau katalah perasaan tu muncul, kita tolak, muncul, tolak, muncul, tolak, muncul, tolak, kita bimbang satu hari nanti perasaan tu tak muncul-muncul lagi. Dan Allah bagi kau tak nak ambil, Allah bagi kau tak nak ambil, lalah sekali tak apalah, Allah tak bagi lalah, langsung tak ada rasa nak buat kebaikan lagi dah. Rasa buat kebaikan, itulah hidayah. Kenapa orang tak nak grab hidayah, kan? Itu maksud dia tadi. Dan sambung lagi, dan yang bawah tu tak payah baca lah, sebab dan berkata Ibnu Umar tu adalah tadi yang saya sebut tadi, idza amsayta fala tantazir sabah. Itu maksud dia. Sambung lagi, dan bahawasanya setengah daripada yang menolong atas mengingatkan pada mati itu baik. Ini adalah ubat yang pertama. Baru ubat pertama tuan, dan lagi 10 minit nak habis ni. Tak nak minum air ke? Nak minum air. Baik, ubat yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Amandili, ialah menolong atas mengingatkan mati itu ziarah akan kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur. Itu adalah cara untuk mengingatkan kepada kematian. Tapi tak raya lagi Ustaz, macam mana nak ingat pada, macam mana nak pergi kubur? Lah, bila masa pula kena pergi kubur hari raya? Sebelum raya pun boleh pergi, Syaban ni pun boleh pergi. Dia ziarah kubur tidak ada waktu. Bila-bila pun boleh tak? Boleh. Pagi boleh? Pagi boleh. Petang boleh? Petang boleh. Petang boleh? Boleh. Malam boleh? Boleh. Malam berani ya? Kalau boleh pergi malam pergi ya? Nabi pergi malam. Nabi pergi Baqi' itu malam. Satu hari Aisyah pernah tengok Rasulullah keluar rumah. Aisyah dia rasa macam, Rasulullah ni nak pergi rumah bini lain. Ada perasaan tu. Mana menunjukkan Aisyah pun sama dalam isteri lain. Tengok-tengok Rasulullah, dia ikut Rasulullah lah. Rasulullah tak pergi rumah isteri lain. Sebab rumah isteri Nabi kan sebelah je. Dia pergi ke Baqi'. Malam hari tu angkat tangan doa, dan doakan untuk ahli-ahli Baqi'. Maknanya tidak ada waktu yang khusus.
Nak pergi hari raya boleh Ustaz? 1 Syawal boleh, tapi jangan wajibkan. Nak pergi 2 Syawal boleh? Boleh juga. Kalau kata dah 1 Syawal tu penuh, pergilah 2 Syawal. Kalau kata 1 Syawal tu penuh, pergilah 30 Ramadan. Sebelum tu orang tak ramai pun, kan? Last day sebelum raya tu, pergi, tak apa. Pergilah ziarah. Kalau kata tak nak pergi Syawal pun tak apa. Tapi ada orang dia kata, saya boleh pergi ni sebab saya balik kampung tu 1 Syawal tu saja saya boleh pergi. Okey, silakan, tak ada masalah. Tidak ada pun larangan untuk nak pergi ke kubur. Dulu ya, Nabi kata kat situ apa dia? Nabi kata zuru al-qubur, ziarah kubur. Dan kata Nabi, fa innaha tuzakkirul maut, kerana bila kamu ziarah kubur itu mengingatkan kamu tentang kematian. Hadis seterusnya kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku halang kamu untuk ziarah kubur. Kenapa dulu Nabi halang? Kerana dulu adalah amalan jahiliah mereka bawa dalam kubur tu. Mereka meratap, mereka mengkoyak-koyakkan baju, mereka tampar-tampar muka. Nabi kata, kau tak boleh pergi kubur, tak boleh ziarah kubur, tak boleh. Jadi sekarang kata Nabi, fazuruha, pergilah ziarah. Kerana kata Nabi, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Kerana apa? Kerana kamu ziarah kubur itu menyebabkan kamu zuhud dalam dunia dan mengingatkan kepada kematian. Itu dia punya hasil ataupun kesan bagi orang yang ziarah kubur. Dia kata orang perempuan boleh ziarah kubur Ustaz? Boleh, Oh tak boleh pula. Cuma jangan buat amalan tadi tu lah. Meratap, mengkoyak baju. Orang perempuan koyak baju, maksudnya memuka-muka. Artinya tak boleh terima hakikat. Kalau berlaku macam ni, tak boleh pergi dah orang perempuan. Tapi kalau dia menangis biasa saja, keluar air mata, itu standard lah orang meninggal. Mana orang meninggal gelak ketawa pula? Nampak gelak macam ni, pasal ketawa. Dah memang orang meninggal kena gelak kan, kata dia kan. Itu maknanya dia tak pergi sekolah nak kafar tu. Bolehlah menangis sebab Nabi sendiri menangis. Anak dia meninggal, Nabi Ibrahim. Anak dia Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Anak angkat dia meninggal, syahid Zaid bin Harisah, menangis. Kawan dia meninggal, Uthman ibn Maz'un, menangis. So menangis boleh. Cuma bagi orang yang bukan, tak ada kena-mengena dengan suami, ataupun yang meninggal itu adalah suami, dia bukan isteri, selain daripada isteri, dia dibenarkan untuk menangis dan bersedih 3 hari je. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesedihan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat, bukan hari keempat, ada orang tanya semalam, dia kata, Ustaz, kalau meninggal ni orang yang bukan isteri dia macam mana? Saya kata 3 hari je dia kena sedih. Habis hari keempat kena gelak ketawa Ustaz? Bukan. Artinya dia kena kembali balik kehidupan dia normal. So 3 hari tu buatlah apa-apa saja, nak rasa sedih ke tak nak keluar apa, buatlah kat situ. Tapi hari keempat kau kena hidup, jalan balik hidup kau seperti mana biasa. Melainkan isteri yang meninggal suami, dia kena menunjukkan kesedihan itu 4 bulan 10 hari, dan dia tidak boleh memperhiaskan diri dia 4 bulan 10 hari. Iddah dan juga berkabung, dua-dua ni wajib bagi isteri. Selain daripada tu boleh kalau yang meninggal tu ayah, anak, tak perlulah nak iddah benda. Tak perlu nak berkabung. Kabunglah 3 hari je lah untuk yang bukan isteri. Itu saja. Selain daripada tu boleh. Isteri tak boleh pergi kubur. Sepakat ulama mengatakan tak boleh pergi kubur sewaktu iddah, kena tunggu 4 bulan 10 hari baru boleh pergi kubur. Walaupun saya dengar ada sedikit video yang viral baru-baru ni. Tak apalah, raikan jugalah. Kalau kata nak ikut dia, ikutlah. Tapi sepengetahuan kami dah semua dah jumhur mengatakan memang tidak boleh menziarahi kubur. Dulu kita pernah sebutkan orang yang iddah ni apa yang boleh keluar, apa yang tak boleh keluar. Saya pernah sebut, kalau katalah program tu berjalan tanpa dia tak boleh keluar. Program tu berjalan tanpa dia tak boleh. Kalau program tu tak boleh jalan, kena ada dia boleh keluar. Nak pergi kerja ke sebab dia tak boleh nak hidup, kalau tak pergi kerja, tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dalam keadaan dia boleh hidup, dalam keadaan dia tak pergi kerja, dalam keadaan program tu pun berjalan seperti mana biasa, kenduri kahwin pun boleh, dia tak akan boleh keluar selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya tak boleh bersukaria sebab nak menunjukkan satu kesedihan dan tidak boleh nak memperhiaskan diri. Dan ketahui olehmu bahawasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji. Maksudnya ingat pada mati. Kerana adalah ia sebab bagi bersedia bagi barang yang kemudian daripada mati, dan bahawasanya manusia bersalah-salahan mereka itu pada pendek angan-angan dan panjangnya. Setengah mereka itu mencita-cita ia akan panjang umur 1000 tahun, sebagaimana yang Allah sebut, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, iaitulah mereka mencita-citakan daripada mereka itu bahawa dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Ini cerita pasal Bani Israel. Bani Israel ni dia kata dia sayang Allah, Allah sayang dia, Yahudi
Jadi Nabi Musa kata, kalau betul sayang Allah, minta mati. Allah kata dia takkan minta. Lau yu'ammar, kata Allah, kalau kamu minta pun dia nak minta umur panjang sampai 1000 tahun. Dan kata Syekh Abdul Qadir apa tadi? Bahawa panjang umur itu ataupun panjang angan-angan dan pendek angan-angan kita takkan sama-sama kita. Ada orang mungkin dia boleh ingat kejap lagi dia akan mati. Ada orang dia boleh ingat tahun depan dia tak ada lagi dah. Kadang-kadang kata-kata tu tanda kan? Tanda. Tapi janganlah daripada kata tak boleh kata dah. Kalau aku kata kan tahun depan memang tak ada. Kata je lah nak menunjukkan bahawa kita teringat benda tu. Ada orang kata mungkin tahun depan aku tak dapat dah dalam Ramadan. So orang capture kata-kata tu tahun depan betul-betul dia tak ada. Memang last tahun ni dia kata. Contoh gitulah. Nak menunjukkan ada orang dia boleh fikir dalam keadaan tahun depan dia tak ada tu. Kita boleh fikir tahun depan ada lagi. Tahun depan nak fikir dah baju raya warna apa. Buat tahu raya ni pun tak dapat lagi. Tahun depan punya fikir dah. Tahun depan nak duduk sampai warna apa. Dah boleh fikir dah. Sebab apa? Sebab kita punya pemikiran tentang kematian tak sama. Sebab itu dia juga sebagai penyakit, kata Nabi, qalbu syekh syabbun ala hubbis nain. Iaitulah bermula hati orang tua itu menjadi muda di atas sebab dua perkara saja. Yang pertama tulul aish, iaitulah panjang umur, panjang hidup dia, wal mal, dan juga harta. Menyebabkan dia tak boleh ingat pada mati. Sebab dia rasa dia boleh hidup lama, dan yang kedua harta dia tadi tu menyebabkan dia tak boleh hidup, tak boleh ingat pada kematian. Harta banyak. Dan sebab itulah dikehendaki dengan muda di sini sempurna kasihnya akan keduanya, seperti sempurna kekuatan orang yang muda pada masa muda. Dan setengah mereka itu mereka yang mencita-cita akan setahun, nampak tak sama. Ada orang yang dia boleh ingat mati dia mungkin tahun depan, dan setengah mereka itu mereka ingat mencita 6 bulan, mungkin 6 bulan kemudian dia dah rasa tak ada dah. Dan setengah mereka itu mungkin mencita sehari semalam. Ada orang fikir esok dia kan mati. Takkan sama, kita takkan sama. Diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa berkata ia tiada melangkah akan satu langkah melainkan menyangka oleh aku akan bahawasanya tiada aku perikutkan dia akan langkah yang lain. Ni power ingatan dia. Langkah daripada sini nak pergi sana pun dia teringat mati. Kalau aku mati dalam perjalanan ni macam mana? Oh ni payah ni. Kita jalan sini ke sana lenggang. Lenggang, relax, tak ada apa pun fikir. Tapi tahap ni bukanlah maksudnya tak boleh sampai. Boleh. Tapi dia perlu perlahan-lahan. Tapi jangan menyebabkan kita ingat pada kematian, kita tak boleh hidup. Tu tak mau. Itu tak nak. Ingat pada mati pun tu tak boleh buat apa. Tak boleh. Diingat pada mati itu adalah menyebabkan kita boleh tambahkan lagi amal soleh. Itu yang paling kita nak. Dia bukan ingat pada mati, saya takutlah mati tahun depan, duduk dia diam rumah tak nak keluar. Itu tak boleh. Itu salah. Kalau ingat pada kematian, dia mesti tunjukkan dia punya ingat pada kematian dengan amal soleh dan ibadat. Dan dia nak mengingat kepada kematian, dia akan menyebabkan dia takkan berlaku maksiat. Sebab dia takut kalau aku buat maksiat dosa ni, aku mati. Dan ubat yang terakhir, last dekat sini, dia kata bahawasanya alamat bagi orang yang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati. Ubat terakhir maka bersedia ia pada pagi-pagi mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Pagi-pagi bangun, kena bertaubat kepada Allah dan buat amal-amal soleh. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia akan Allah Ta'ala atas taatnya dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya kemudian tu. So maksud pagi-pagi bangun, taubat pada Allah dan tambahkan amal soleh, dan ingat kalau aku mati siang hari ni macam mana. Okey, mana kena ingat, sentiasa jaga diri. Kalau aku mati ni kan macam mana keadaan aku ni. Sentiasa daripada pagi tu maksudnya pukul 5 pagi bangun sampai petang. Petang ni maksudnya sampai asar lah, ambil lah tak apa. Ataupun sampai maghrib, contoh gitu So sepanjang daripada subuh sampai maghrib ni, jaga diri kita, taubat kena sentiasa, amal soleh tambah. Takut-takut mati waktu siang hari itu. Tapi tengok-tengok, dia kata petang tu hidup lagi. Memulai ia bersedia pada petang hingga pagi-pagi, maka syukur ia atas taatnya pada malam itu dan sukacita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal soleh. Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang. Tengok-tengok petang hari itu kita hidup lagi. Bersyukurlah pada Allah sebab siang hari itu kita telah menjadi orang yang taat pada Allah. Dan petang tu renew balik kita punya taubat, kita punya ingat pada mati, dan juga kita tambahkan amal soleh. Sampai bila? Sampai pagi besok kita bangun. Tengok-tengok besok pagi bangun hidup lagi. Bangun pagi besok renew balik macam tadi. Iaitulah pagi-pagi bangun taubat, kemudian kita buat amal soleh dan ingat mati. Kalaulah dalam keadaan kita mati siang hari itu apa jadi? Tengok-tengok petang hidup balik. Buatlah macam tu dah sampai mati tak kena buat. Payah kan? Itulah nama dia zikrul maut. Susah nak buat. Sebab tu dia duduk peringkat nombor 10 ni.
Dan tiada mudah yang demikian itu melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Dia kena ingat bahawa dia akan mati, punya dekat dah. Mungkin jadi besok. Dia kena ingat macam tu, baru dia boleh dapatkan ubat yang kedua ni. Maka mati itu tuah baginya, dan hidup itu bertambah kebajikannya. Syukurlah kalau kata hari itu dia masih lagi hidup. Ketahuilah amalan soleh kita dah banyak dah waktu tu. Dan kalau kata kita mati, kita dah bersedia dah untuk mati. Itulah ubat yang paling besar sekali yang diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Amandi dalam kitabnya ini. Sekiranya ada sifat tu setiap hari, pagi petang, ketahuilah dalam diri kita dah ada 10 sifat mahmudah yang kita belajar, daripada taubat sampai zikrul maut. Mazmumah tak payah fikir lagi dah. Takkan ada punya. Sebab dia tengah ingat kepada kematian. Tengah ingat kepada kematian, takkan nak dengki pada orang. Tengah ingat pada kematian, takkan nak riak pada orang. Mustahil. Jadi itulah ubat yang terakhir yang diberikan kepada kita pelajar-pelajar yang berkaitan dengan penawar bagi hati. Mudah-mudahan kalau sampai pada peringkat ini, kita telah sampai kepada kemuncaknya. Dan ini bukan penghabisan, ini baru permulaan. Ada lagi amalan yang kita kena buat, dan silibus-silibus yang lain yang kita akan belajar nanti insya-Allah. Tapi kita tak tahulah nanti kita apa, nanti kita akan bincang untuk kita nak sambung lagi kitab-kitab yang lain, untuk kita nak menambahkan ilmu-ilmu kita. Dan alhamdulillah kita telah pun sampai kepada penghujungnya 6 hari bulan Mac 2023. Kita telah khatam kitab Penawar Bagi Hati selama 3 tahun. 3 tahun ke? Betul 3 tahun Alam Damai 13 bulan 1 2020. Satu kedua. Oh lah. 3 tahun. Laju juga. Terkejut apa hal itulah maknanya dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati segala pelajaran kita insya-Allah. Jadi sekadar itu dululah perkongsian kita. Habis dah Penawar Bagi Hati. Jangan simpan dalam almari Dia mentang-mentang dah khatam dah atas tu. Nanti ambil balik debu. Ditiup siap tu. Yang lama dah tak pakai. Jadikan dia sebagai rujukan. Ada masalah, buka tengok apa masalah dia, apa ubat dia, untuk kita dapat dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu perkongsian kita. Nanti insya-Allah kita akan bincang untuk kitab-kitab yang lain dalam kuliah kita yang lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Rahman ya Rahim, kami nadah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nak tangkap gambar ke last? Tangkap gambar kita boleh